Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zairi dalam Dunia 11 Pagi. 5 wilayah di selatan Thailand dilanda banjir susulan hujan lebat sejak Rabu lalu. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, sejumlah 208 kampung membabitkan 3,136 isi rumah terjejas. Wilayah yang terlibat ialah Ranong, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat dan Songkhla. Chumphon paling teruk terjejas membabitkan 153 kampung. 2 dilaporkan maut akibat banjir. Timbalan Gubernur Sampon Pak Chimpat berkata banjir turut menyebabkan lebuh raya menghubungkan selatan Thailand dengan Bangkok terpaksa ditutup. Sekolah di New Delhi diarah tutup selama seminggu bermula esok berikutan tahap pencemaran udara yang semakin buruk. Arahan itu diumumkan Ketua Menteri Arvind Kejriwal. Aktiviti pembinaan juga hanya dibenarkan beroperasi selama 4 hari bagi mengurangkan habuk. Kaki tangan kerajaan dan sektor swasta dinasihatkan bekerja dari rumah. Jerebu tebal dengan bahan toksik dilaporkan menyelubungi ibu negara India. Keadaan itu diburukkan lagi dengan pembakaran sisa tanaman di sekitar kawasan ladang. Semalam jarak penglihatan semakin menurun dengan indeks kualiti udara mencecah 470 pada skala 500. Sementara itu, Perdana Menteri Britain Boris Johnson menyeru negara-negara kaya agar menyumbang lebih banyak dana dalam usaha memulihkan semula iklim dunia. Menurutnya, negara-negara miskin ketika ini enggan memberi komitmen kepada usaha mengawal pencemaran jika tiada bantuan diterima. Tanpa dana antarabangsa adalah sukar bagi negara-negara tersebut untuk beralih daripada penggunaan bahan bakar fosil kepada sumber yang lebih mesra alam. Di Sudan, sekurang-kurangnya 5 penunjuk perasaan maut akibat tindakan keras pihak berkuasa untuk menyuraikan bantahan anti rampasan kuasa. Pertempuran tercetus di Bandar Khartoum dan Omdurman. Menurut jawatan kuasa Pusat Dr. Sudan, 4 mati ditembak manakala seorang maut terhidu gas pemedih mata. Sebilangan besar penunjuk perasaan juga cedera terkena tembakan. Insiden pertempuran darah terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan mangsa terbunuh meningkat kepada 20 orang. Rusia menafikan dakwaan membantu merancang krisis yang menyaksikan ribuan migran terperangkap di sempadan Belarus, Poland. Presiden Vladimir Putin sebaliknya menyalahkan polisi barat yang menyebabkan keadaan semakin memburuk. Menurut Putin, pemimpin Eropah perlu berbincang dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko untuk mencari penyelesaian kepada isu berkenaan. Chancellor Jerman Angela Merkel dikatakan bersedia untuk memulakan rundingan. Moskow baru-baru ini dituduh membantu Minsk memindahkan ribuan migran ke kawasan sempadan negara Kesatuan Eropah itu. Tentera Kerajaan Yaman mendakwa seramai 186 pemberontak Houthi terbunuh dalam serangan udara di wilayah Marib dan Al-Baida. Kenyataan gabungan tentera dipimpin Arab Saudi itu menyebut serangan terbaru itu menyasarkan barisan hadapan di barat Marib, berhampiran sisa runtuhan bersejarah Sirwah serta selatan Al-Baida. 2 pegawai tentera memberitahu pertempuran tercetus apabila puak pemberontak cuba bergerak ke arah selatan iaitu wilayah yang dikawal kerajaan namun dihalang pasukan tentera. Sukan bola sepak, juara bertahan Perancis layak ke pusingan akhir Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar selepas membelasah Kazakhstan 8-0 di Parc des Princes. 4 gol leblu dijaringkan oleh bintang PSG Kylian Mbappe. Belgium turut menempah tiket ke pusingan akhir selepas menewaskan Estonia 3-1 di Brussels. Christian Benteke terlebih dahulu membuka jaringan diikuti Yannick Carrasco dan Torgan Hazard. Dalam aksi perlawanan lain, pasukan Belanda terikat 2-2 ketika menentang Montenegro. Kapten Belanda Virgil van Dijk menyifatkan persembahan pasukan pada separuh masa kedua sebagai sangat buruk. Oranje boleh mara ke pusingan akhir di Qatar jika menang di Podgorica. 2 gol pasukan dijaringkan Memphis Depay memberikan mereka kelebihan awal. Bagaimanapun, jaringan pemain muda Montenegro Ilija Vukotic pada minit ke-82 memberikan tuan rumah harapan sebelum Nikola Vucinovic menanduk masuk gol penyamaan 4 minit kemudian.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Terus patuhi SOP, elak penularan COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.